53,000 unit rumah mampu milik menjelang 2025. Demikian sasaran ditetapkan Kerajaan Perak. Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi menjelaskan sehingga kini 14,000 unit siap dibina dengan kerjasama beberapa anak syarikat kerajaan termasuk Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak. Mengikut perancangan awal, pihaknya menjangka sasaran itu mampu dicapai pada 2023 namun terpaksa dianjak ke 2025 berikutan pandemik COVID-19. Dan saya difahamkan mengikut laporan daripada ADPL yang telah kita dapati daripada tahun 2019 hingga 2021, sebanyak 10,000 unit lagi akan ditambah melalui inisiatif daripada pihak swasta. Jadi kami berasa optimis bahawasanya target ataupun pengumpulan unit sebanyak 53,000 yang perlu kita capai pada awalnya pada tahun 2023, tapi kita mungkin anjakkan kepada 2025 akan dapat kita capailah di bawah dasar perumahan mampu milik khususnya untuk Kerajaan Negeri Perak. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan kunci perumahan Desa Cemor Megah di Ipoh membabitkan 168 unit rumah fasa 1 Desa Cemor Megah. Sementara itu, penduduk berharap program seumpama ini dapat diteruskan demi manfaat bersama. Untuk program ni saya rasa sangat baguslah dan perlu diteruskanlah sebab sekarang ni rumah dengan dah naik harga kan dengan pandemik ni lagi. So saya rasa rumah ni akan berpatutanlah harga dia. Sangat perlu diteruskan sebab sekarang nak tahu kita punya taraf macam penduduk punya income pun kira macam tak berapa okey. Kalau adanya program macam ni boleh bantu lagi ramai untuk orang memiliki rumah. Nasib penduduk terjejas banjir di Kampung Tanjung Bugis, Bagan Serai terus terbela. Terbaru, Pusat Khidmat Parlimen Bagan Serai menerusi pasukan sahabat menggerakkan inisiatif menghulurkan bantuan kepada 19 keluarga di kawasan tersebut. Sumbangan disampaikan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali yang juga Ahli Parlimen Bagan Serai. Kawasan Parlimen Bagan Serai kena ayak naik pula banjir. Jadi saya main tengoklah seperti biasa beri bantuan pada rumah-rumah yang terkena. Hari ini kawasan hotspot yang jadi tiap-tiap tahun di Tanjung Bugis. Jadi apa pun kami dah bagi bantuan awal di pejabat parlimen dan saya pun turun tadi memberikan beberapa perkara yang boleh membantulah dan bagi tahu jika ada masalah apa-apa sila hubungilah. Beliau yang ditemui selepas menyampaikan sumbangan tersebut berkata, kedudukan kawasan itu yang rendah menyebabkan banjir sering berlaku di kawasan tersebut. Hujan lebat berterusan juga menyebabkan paras sungai berhampiran melimpah ke penempatan penduduk, seterusnya menyebabkan banjir. Pelaksanaan norma baharu dalam sektor pelancongan di seluruh negara tidak membebankan, malah disambut baik masyarakat di Perak. Di Ipoh, pembukaan semula Pusat Rekreasi Gunung Lang kepada pelancong tempatan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Menurut Pengarah Lanskap Bandaraya Majlis Bandaraya Ipoh, Mio Abdullah Zaidi Mio Razali, pihaknya sentiasa menitik beratkan pelaksanaan SOP bagi memastikan kawasan rekreasi itu bebas daripada COVID-19. Pengunjung dikenaki melengkapkan 2 dos vaksin dan sekiranya membawa anak yang berusia bawah 12 tahun tu tertakluk kepada ibu bapa mereka, terdapat pengurangan sedikit sebab kita baru lagi orang kata dibuka dan insyaAllah menjelang musim cuti sekolah dan sebagainya pengunjung akan bertumpu seperti biasalah. Beliau berkata demikian kepada RTM di Taman Rekreasi Gunung Lang di Ipoh. Bagi pengunjung tempatan, norma baharu yang diamalkan tidak memberi impak yang ketara tetapi menjadikan mereka lebih peka kepada persekitaran. Pada pendapat saya, daripada segi ekonomi akan memberi kesan. So, cuma kita kena jaga sendirilah. Standard prosedur kita, SOP. Kalau kita buat anak-anak, pastikan tempat yang ramai itu kita cuba elakkan. Ataupun kita daripada segi kita punya, kita panggil penjarakan kena jaga. Pada saya menyambut baik sebab kita kesian dekat anak-anak kita yang dah lama sangat terkurung, tak bersekolah, duduk dekat rumah, PDPR online kan. So, saya rasa baguslah untuk kita bawa anak-anak kita pula keluar. Saya macam maklum dengan ekonomi kita sekarang. Jadi kita memang memerlukan sektor ni untuk buka
untuk support. Melancong-melancong juga tapi SOP kena jaga. Badan Bukan Kerajaan Crisis Relief Squad CRSM Perak turut membantu mempercepat kadar vaksinasi di negeri ini. Pasukan tersebut baru-baru ini membantu seorang warga emas di Ipoh untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ketua pasukannya Ricky Song berkata mereka dimaklumkan oleh jiran Chong Yi Fong 69 tahun mengenai keadaannya yang masih belum divaksin. Kerana Aunty Chong sampai hari ini, kerana dia tak ada itu handphone. Biasa punya handphone pun tak ada. So dia tak ada daftar itu MySejahtera, dia apa contact to the vaccine center pun tak ada. So hari ini kita nak tolong dia swab test. Kalau dia positif, dia mau quarantine lagi 14 hari lah. Tapi hari yang laki dia negatif. So kita nak bawa dia pergi vaccine center. Cukup the first stop lah. Beliau berkata demikian kepada RTM di Ipoh. Selain itu, pasukannya turut melaksanakan kerja sanitasi di lebih 20 sekolah di Perak. 74% atau 1.38 juta populasi dewasa di negeri ini telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Berikut kemaskini data vaksinasi di Perak setakat 2 Oktober. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Perak. Untuk berita selanjutnya kembali ke Angkasa Puri. Silakan.